sebenarnya kalau cikgu nak tahu class point aplikasi ni dia adalah sangat berguna untuk kita kalau cikgu-cikgu selalu mengajar tu cikgu guna PowerPoint. Kan macam saya banyak kalau kelas tu memang saya banyak guna PowerPoint lah. Okay, jadi satu cara untuk kita tanya soalan sebab selalunya PowerPoint ni kita present kan, ada masa kita nak tanya pelajar tu soalan. Dan bila kita nak tanya soalan, kita tak nak lah just macam okay tanya secara lisan, lepas tu nak tunggu dia punya jawapan tu kerik-kerik dia panjang je kan, lama je. Dan last sekali kita je bagi jawapan balik. Kalau boleh kita tak nak lah macam tu, kita nak at least walaupun diorang tak bersuara, diorang masih boleh respon kepada soalan-soalan kita. Jadi sebenarnya class point ni secara senang nak fahamnya dia adalah satu aplikasi yang akan integrated dalam kita punya PowerPoint. Jadi kalau cikgu ada PowerPoint, kita boleh guna benda tu. So saya akan tunjukkan pada cikgu macam mana kita nak gunakan aplikasi ini. Okay, kalau cikgu nampak kan bahagian atas ni ada class code kan. Sebenarnya saya dah install benda ni, class point ni dalam PowerPoint saya. Jadi nanti kalau cikgu install pun nanti dia akan keluar macam ni lah cikgu-cikgu. Jadi saya nak minta je sebaik cikgu. Okay, untuk masuk ke dalam saya punya class point ni sama ada caranya adalah kalau cikgu ada QR code scanner, cikgu boleh scan terus pada QR code yang ada pada paparan ni. Okay, ataupun kalau cikgu tak ada QR code scanner, cikgu boleh pergi kepada ruangan chatting dalam Google Meet tadi. Saya ada pastekan tadi kan, cikgu pergi kemudian cikgu masukkan dia punya class code iaitu 26687. Ataupun kalau cikgu nak Google pun boleh Google URL ini classpoint.app. Okay, classpoint.app. Dan masukkan nama cikgu dan juga kod. Kod dia adalah 26687. Okay, kat sini saya dah nampak ada beberapa orang cikgu dah masuk. Okay, Tania Engku, Cikgu Rasa, Cikgu Zaumi, Cikgu KA ni Cikgu Khairatu ke? Okay, siapa-siapa nak masuk boleh teruskan lagi Saya teruskan dulu cikgu. Ataupun perlukan lagi QR code ni? Okay, kalau cikgu nampak dekat sini bahagian atas paparan ini, cikgu boleh nampak ini kelas kod kita dan ini nombor ni menunjukkan bilangan pelajar yang dah masuk. Okay, macam ni kita dah tahulah ada 16 orang cikgu dah masuk dalam kita punya class point tu. Okay, so hari ni saya akan terangkan dulu first kali apa dia kegunaan aplikasi ni. Yang bestnya apa dia kan? Okay, selalu kita guna PowerPoint ni biasa je kita present je kan macam tu. Tak semestinya kita time nak mengajar je guna ni. Kadang-kadang pentadbir pun boleh guna juga kan untuk kadang-kadang meeting ke bosan-bosan nampak cikgu-cikgu dah mula hilang arah ke penolong kanan ke Puan Mai ke nak guna ni kan. Menarik juga. Kadang dia syok lah dapat alihkan kita punya ni sekejap kan. Okay, apa yang kita boleh buat dalam ni adalah first kali kita boleh bina soalan. Kita boleh bina soalan terus dalam PowerPoint kita tu. Okay, dan soalan tu ada beberapa type lah dan dia adalah menarik. Okay, bila kita bina soalan, kita nak tanya pelajar tu boleh respon terus kepada soalan kita sama ada dia nak respon secara bertulis ke boleh ataupun dia type ke ataupun dia boleh draw juga. Yang tu bergantung kepada cara kita set up nantilah. Okay, nanti saya tunjukkan. Okay, kemudian pada PowerPoint tu juga kita boleh tulis terus. Kita nak tulis ke, kita nak conteng apa-apa, nak lukis ke, kita boleh conteng sebab dia ada features-features yang dia bagi, tools-tools yang dia bagi. Kemudian yang bestnya adalah pelajar tak perlu download pun apps ini. Macam saya minta cikgu masuk sebentar tadi, cikgu sebenarnya tak download apa-apa kan, cikgu just masuk atas talian. Okay, dia simple lah sebenarnya. Okay, saya akan terangkan dulu plans dan juga features yang ada. Sebenarnya untuk pengetahuan cikgu, saya tak subscribe pun class point ni kepada pro version. Saya hanya gunakan sampai hari ni saya gunakan yang basic version sahaja, which is dia adalah free untuk kita download. Okay, forever free lah. Bila-bila masa cikgu nak download pun dia adalah free sahaja. Okay, apa kriteria untuk yang free ni adalah kita boleh set up soalan, 5 soalan sahaja untuk satu-satu PowerPoint kita. Contoh cikgu ada PowerPoint tajuk bab 5 kan. Cikgu ajar bab 5, so dalam satu PowerPoint cikgu tu 5 je lah boleh masuk soalan. Okay. Kemudian maksimum yang boleh masuk pelajar dalam tu hanya 25 orang. Macam ni, okay 20 orang kan, macam kita tengok atas ni 20 orang. So boleh masuk lagi 5 orang.
So itu untuk yang free lah. Kalau kita nak katalah pelajar kita ada 40 orang, kita nak semua masuk, so cikgu boleh subscribe kepada yang pro version. Okay, kemudian kita ada lagi features leaderboard. Leaderboard ni untuk kita tengok lah kalau kita dah bagi soalan tu selalunya pelajar suka kan kalau macam last kali tu kita tunjukkan, wow pelajar ni dapat ranking pertama, dapat skor paling tinggi ke, pelajar sukalah kan. Jadi dia ada features leaderboard ni. Kemudian kita ada juga slide annotation yang kita nak conteng-conteng tu kita boleh dan juga kita ada digital whiteboard. Okay, yang ni saya akan tunjukkan pada cikgu sekejap lagi. Okay, kemudian saya nak bagi tahu ClassPoint ni dia adalah compatible dengan Windows 7, 8, 10 dan juga Office 2013, 16, 19 dan juga 365. Okay, saya rasa semua pakai yang dah available sekarang ni kan PowerPoint kita. Okay, seterusnya saya akan tunjukkan macam mana untuk set upkan aplikasi ClassPoint ni. Okay, simple je step dia. First kali of course lah kita kena download dia punya installer. Okay, kita perlu ada installer dia. Lepas kita dah download installer, proses seterusnya kita mesti install ke dalam kita punya laptop ataupun desktop dan sebagainya lah. Okay, kemudian kita perlu sign up lah. Okay, sign up. Yang ni step biasa. Okay, untuk download, simple saja. Cikgu pergi kepada Google Chrome. Cikgu type sahaja ClassPoint. Cikgu type saja ClassPoint. So kita pilihlah yang first ni kan. Boleh ke cikgu? Saya tak laju kan? Harap boleh ikut Okay, so cikgu ambil ClassPoint. Ambil yang first ni pun boleh. Okay, kemudian dia akan keluar macam ni. Okay, akan ada dua. Yang first ni kalau cikgu tengok yang atas kali ni dia tulis classpoint.io. Okay, .io. Yang kedua ni beza sikit, dia adalah classpoint.app. Okay, untuk installer dia, untuk cikgu pilih untuk download tu, cikgu pilih classpoint.io. Cikgu jangan pilih classpoint.app. Classpoint.app ni kita akan guna bila kita nak share kepada pelajar. Ini adalah link untuk pelajar join kelas kita. Okay, sama ada dua cara tadi kan macam saya bagi tahu cikgu tadi. Cikgu boleh scan QR code ataupun cikgu boleh klik link ni. Okay, jadi untuk download tadi kita klik yang ni classpoint.io. Okay, bila cikgu klik dia akan keluar interface macam ni cikgu, interactive quiz in PowerPoint. So dia minta kita download lah. Cikgu boleh tekan dekat free download ataupun download now ni. Okay, bila kita klik dia akan minta kita isi details. Okay, nama, email dan juga organisasi. Email ni kalau cikgu nak guna email MOE pun boleh ataupun email personal pun tak ada masalah. Okay, dua-dua boleh. Okay, masukkan dan kita klik download now, dia akan start download lah. Okay, ada setengah laptop dia akan keluar bahagian atas ni kan bila dia proses download, ada setengah tu dia keluar kat bawah ni. Okay, mana-manalah. In case kalau cikgu tak nampak mana dia download kat mana kan tak jumpa. Okay, tak apa. Cikgu jangan risau, jangan gelabah kan. Okay, cikgu pergi sahaja dekat apa kita punya tu, file download tu kan. Cikgu carilah dekat situ, dia akan keluar ClassPoint setup ni. Okay, once dia dah finish download, cikgu klik. Okay, ataupun cikgu buka saja dia punya tu. Okay, so dia akan paparkan macam ni lah. So kita accept dan kita klik install. Okay, kita tunggu sekejap je dia nak install tu. Okay, sampailah dia finish. Kita klik finish. Alright, simple je. Okay, kemudian selalunya dia akan pop up terus PowerPoint ataupun kalau dia tak pop up PowerPoint cikgu pilihlah mana-mana PowerPoint untuk cikgu buka. Okay, macam ni. So cikgu dah boleh nampak ada satu bar baru yang timbul kat atas ni, which is Inkno ClassPoint. Okay, cikgu boleh nampak Inkno ClassPoint ni maksudnya kita dah berjaya install ClassPoint dalam kita punya PowerPoint. Okay, tinggal lagi step seterusnya cikgu perlu sign in. Selagi kita tak sign in, dia punya features dekat kita punya depan ni tak keluar lah. So cikgu kena sign in dulu. Okay, untuk sign in, saya tunjukkan pada cikgu, cikgu klik saja ini kan. Ini ruangan Inkno ClassPoint, so cikgu pergi sign in. Okay, bila cikgu klik sign in, dia akan keluar. Okay, macam ni cikgu. Cikgu just masukkan email yang cikgu sign up tadi dan juga cikgu masukkan password. Okay, dan cikgu klik sign in.
Okay, lepas tu dia akan terus keluar, welcome to class point. Okay, dah sampai. Okay, dan cikgu boleh terus tengok sini. Okay, kalau tadi cikgu nak tengok tutorial pun boleh, kalau tak nak cikgu pangkah. Okay, dan dah bertukar dekat sini nama saya lah sebab saya dah sign in kan. Kalau cikgu sign in nanti akan keluar nama cikgu kat sini. Okay, kalau cikgu nak sign out, katalah bosan dah guna class point, so cikgu boleh klik dekat sini juga, ada button sign out nanti. Okay, apa lagi saya nak cerita kat sini. Okay, dan juga sini cikgu boleh nampak dah keluar dah features-features yang kita ada, tools yang kita nak guna tu dah ada kat sini. Tadi tak ada kan, sebelum kita sign in tu dia tak ada lagi. Bila kita dah sign in, cikgu dah boleh nampak kita boleh pilih ada pen kat sini. Okay, pen di sini cikgu boleh tukar warna. Kalau cikgu bosan asyik guna kat sekolah pen hitam, merah, biru ni, cikgu boleh tukar nak colour-colourful pun boleh. Okay, pen yang kita pilih kat sini nanti akan display masa kita on slideshow. Warna apa yang kita pilih, macam tu lah dia keluar kat bawah ni. Okay, masa kita on slideshow tu macam tu lah dia keluar dekat bawah. Okay, kita ada apa lagi ni, kita panggil ni highlighter. Kan, kita ada highlighter, kemudian kita ada eraser, kita ada whiteboard. Okay, saya akan tunjukkan macam mana kita nak set up whiteboard ni. Okay, sebelum kita nak whiteboard ni, saya bagi tahu dulu kegunaan dia masa kita, contoh kita tengah-tengah mengajar kan. Tiba-tiba pelajar pun, cikgu saya lupalah macam mana nak baca koordinat. Koordinat tu cikgu baca macam mana kan. Okay, kita pun dan tu lah macam mana ni nak buat kertas graf ni, tak ada kan, paksi ni tak ada. So, dekat whiteboard ni cikgu boleh setting sebenarnya. Cikgu boleh setting. Dan kita ada ni jenis-jenis soalan yang kita boleh setting untuk kita bagi kepada pelajar. Ada jenis multiple choice, word cloud, short answer, slide drawing dan juga image upload. Okay, kemudian kita ada juga leaderboard. Ni saya tunjuk yang interesting lah cikgu, leaderboard. Okay, kalau lah cikgu lost lah, macam mana nak set up multiple choice, cikgu boleh pergi dekat gambar roket ni, get started. Dia akan tunjukkan pada kita macam mana tutorial untuk set up setiap jenis soalan ni. Contoh kita lupa kan, kita boleh pergi dekat bahagian get started. Okay, boleh cikgu? Ada soalan? Okay, yang ni saya tunjukkan pada cikgu. Okay, kalau kita nak set up soalan tu macam mana kan? Ni saya tunjukkan satu persatu. Let's say cikgu nak set up soalan, dah ready ni, dia kelas nak ajar apa. So slide kita pun dah siap, teori-teori semua kita dah masukkan. So sampai masa kita nak tanya soalan. Soalan tu kita yang decide sendiri, kita nak soalan jenis apa. Contoh dekat sini, soalan tu nak ambil dekat mana kan? Bebas, cikgu nak type pun boleh pada slide cikgu. Cikgu nak ambil image pun boleh. Macam ni saya ambil image kan. Saya copy lah. Copy, saya save. Lepas tu saya pastekan dekat slide ni. So dia akan terpapar dekat sini. Slide kita dah ready. Okay, yang ni saya buang dulu. Okay, so untuk kita set up, kita tahu dah nak tanya budak ni. Bosan lah kalau kita tanya. Okay, sebutkan Khalifah Abu Bakar, nama sebenarnya siapa? Okay, siapa nak jawab? Krik-krik je, lama je tunggu tak jawab-jawab kan. So kita tak nak macam tu. Kita nak respon pelajar tu beramai-ramai ke, barulah seronok sikit kan. So kita tahu ini adalah jenis multiple choice. Cikgu pergi dekat include class point ni tadi. Kita pilih multiple choice. Okay, jenis soalan ni adalah multiple choice. Cikgu klik, terus dia akan keluar panel sebelah kanan ni. Okay, dan cikgu perasan akan ada satu box, ni dia keluar multiple choice dekat bawah ni. Box ni kita bebas, cikgu nak alih ke sana ke sini pun boleh. Okay, mana-mana yang kita rasa sesuai lah supaya tak mengganggu soalan kita. Okay, cikgu nak kecilkan sikit pun boleh, rasa besar sangat kan? Boleh. Okay, kemudian kita mulalah setting pada soalan kita tu. Katalah tiba-tiba nak tukarlah jenis dia ni, tak jadi nak buat multiple choice, cikgu boleh pilih kat sini. Okay, boleh pilih kat sinilah semula. Ataupun kita nak delete pun, ambil kat sini baru pun boleh, tak ada masalah. Okay, kemudian kita tengok soalan kita tu ada berapa choice kan? Berapa pilihan dia ada? 4. Sebab tu saya klik 4 kat sini. Kalau soalan cikgu ada 2 saja pilihan, so cikgu klik 2 lah. Okay, kita klik 4. Okay, kemudian kita setting lagi. Adakah soalan kita tu mempunyai beberapa jawapan yang betul? Kalau tak ada, kita biarkan saja kosong. Kalau dia punyai satu saja jawapan betul, cikgu klik has correct answer.
So dia keluar pilihan kat sini yang mana satu jawapan yang betul. So kalau soalan ni kita set up lah nama sebenar dia adalah C kan. Okay, kemudian ni competition mode. Kalau cikgu tengok dekat box ini, kita biru je kan. So saya nak setkan dia menjadi nanti kita boleh tengok leaderboard. Kita nak tengok skor tu siapa pelajar yang paling atas. So kita boleh setkan dia kepada competition mode. Nampak dia dah jadi ada gambar piala kat situ cikgu. Okay. So best lah sikit. Kalau tak ada ranking tu kita tak boleh nak bagi tahulah tadi siapa jawab first kan. Siapa dapat markah tinggi. Okay, so kita setting saja macam tu. Yang ni play option. Cikgu boleh pilih sama ada cikgu nak start question with slide or not. Selalunya saya biarkan je lah. Yang ni saya tak klik. Okay, begitu juga dengan yang kedua ni saya biarkan saja. Yang ini option ketiga ni cikgu boleh pilih sama ada cikgu nak bagi soalan yang kita paparkan tadi berakhir dengan automatic ataupun cikgu yang nak tekan close. Okay, kalau lah cikgu pilih kan, cikgu nak bagi masa 2 minit lah katakan. 2 minit ke 1 minit, saya set 1 minit. Kan? So nanti bila kita run kita punya slideshow, soalan ni akan masa dia tu, tempoh masa dia tu hanya 1 minit, lepas tu dia akan terus berhentilah. Pelajar pun tak boleh nak hantar lagi jawapan. Okay, simple je setting dia. Okay, ni warna biru kan. Nanti saya bagi peluang kepada cikgu untuk jawab, lepas tu kita tengok dia keluar macam mana kan. Okay, yang ni kita ada lagi short answer. Sama juga cara setting dia sama je cikgu. Cikgu pilih je kat atas ni. Cikgu nak pilih jenis word cloud ke, short answer ke, slide drawing. Slide drawing ni kalau kita nak minta pelajar tu conteng. Pelajar conteng. Pelajar boleh guna handset je cikgu. Dekat dia punya handset tu nanti dia boleh lukis ke. Macam saya pernah guna untuk lukis graf kan. Kita tak puas hatilah kita kalau kita tanya faham tak nak lukis graf, faham tak? Semua faham je kan. Okay, tapi kita tak puas hatilah faham dia tu betul ke faham yang betul ataupun faham yang macam mana kan. Lepas tu bila kita bagi soalan baru kita nampak rupanya ada yang pergi lukis arah kanan, ada yang pergi lukis arah kiri. Kat situ baru kita tahu ada yang betul-betul faham, ada yang salah faham. Kat situ barulah kita terangkan semula. Dan juga kita ada option image upload. Okay, image upload ni contohnya selalu kalau cikgu mat lah kan. Contoh dia bagi soalan mat, contoh saya tunjukkan yang ni. Soalan mat kan, kita perlukan jalan kerja. Jadi nak tulis jalan kerja kadang-kadang pada handset tu payah nak tulis kan. Kalau dia tak ada pen tu payah. Jadi pelajar boleh tulis jalan kerja tu pada kertas dulu. Okay, bila dia dah siap jalan kerja tu dia snap gambar dan dia boleh hantar dekat kita terus. Dia boleh hantar sambil lah kita tengah mengajar tengah slide kita tu lah. Dia boleh terus macam tu. Dan kita boleh nampak dan bagi kawan-kawan tengok juga dia punya jawapan. Okay, boleh cikgu? Contoh macam ni kan, cikgu nak bagi ni. Soalan macam ni pelajar perlu tulis lah kan, perlu conteng. Dia tak boleh type. So apa yang sesuai dekat sini, contoh saya nak suruh pelajar conteng. Kita pilih slide drawing. So bila saya tekan slide drawing, dia akan keluar box ni. Saya letaklah kat tepi-tepi ke kan. Okay, slide drawing. Kemudian kita set dekat tepi ni. Okay, slide drawing ni sama ada kita nak hide nama yang pelajar hantar ke, kita nak tak nak hide ke. So kita pilihlah dekat sini. Okay, yang ni pun sama, play option ni cikgu boleh pilih. Kalau cikgu tak nak set up masa beberapa minit pun tak apa, cikgu biarkan saja. Okay, so macam tu je lah set up dia. Simple sangat. Okay, dan apa lagi? Yang ni kita dah set up. Okay, contoh yang ni kalau cikgu nak upload image, cikgu klik upload image. Dia pun keluar. Dia keluar box tu, so kita set up macam biasa dekat tepi ni, dekat panel sebelah kanan. Okay, contoh lagi kalau kita nak buat apa? Word cloud. Kita pun klik word cloud. Okay, contohlah saya bagi. Contoh cikgu dah pilih word cloud. Dalam masa yang sama cikgu nak pada soalan itu juga pelajar conteng. Okay, tak boleh kan cikgu? Untuk satu-satu slide hanya satu jenis soalan sahaja yang kita boleh masukkan. Satu jenis cara sahaja dia boleh jawab. Maksudnya kalau kita nak dia respon secara word cloud, kita boleh word cloud je lah. Tak boleh nak gabungkan word cloud dengan short answer, tak boleh. Okay, tadi saya dah tunjukkan pada cikgu 5 dah kan? Kelima-lima dah slide saya bubuh.
1, 2, 3, 4, 5. Okay, bila kita pakai yang free, contoh saya nak set up satu lagi kan, saya pun pergi bubuh, okay, nak buat image upload. Okay, dia akan bagi tahu kita macam ni. Sebab kita tahu yang free tadi hanya hanya 5 soalan sahaja kita boleh set. So kalau kita tiba-tiba macam mana ni, kita delete lah yang mana kita dah selesai, contoh kelas yang minggu lepas ke, kita delete yang tu, dan semua respon-respon pelajar tu sebenarnya kita boleh save. Kita boleh save ke dalam slide kita juga. Sama ada kita nak save ataupun kita nak review selepas tu boleh. Okay, jadi saya nak mana-mana cikgu yang tadi yang dah masuk, okay, boleh cikgu-cikgu cuba respon supaya kita tengok macam mana benda ni keluar dalam bentuk student lah kan. Student nanti nampak macam mana. Okay, sekarang ada 20 orang kan. So tadi saya tak setting dia bermula terus bila slide tu dibuka kan. Sebab saya nak tekan ini barulah dia bermula. Okay, cikgu tadi boleh juga cikgu set up. Bila cikgu klik slide ni, dia terus mula. Boleh. Macam kita setting dekat panel sebelah kanan tu kan. Okay, macam saya nak tengok dulu. Kadang-kadang ada tak semua lagi pelajar masuk. Yang masuk lambat tu, saya nak bagi peluang dia masuk dulu. Okay, masuk-masuk sebelum cikgu mulakan soalan. Bila dah ready semua, okay, cuba jawab soalan ni. Okay, cikgu-cikgu pun boleh ready yang dah masuk dalam ni. Bila saya klik saja multiple choice ni, barulah cikgu boleh jawab. Okay, cikgu ready ke? Cuba cikgu pergi dekat classpoint.app tadi yang cikgu dah masuk tu. Okay, kemudian saya klik multiple choice ni, barulah cikgu boleh jawab. Okay, dia akan paparkan macam ni. Masa kita bagi peluang pelajar jawab tu, dia akan papar macam ni. Dan yang ini, cikgu-cikgu boleh jawab yang mana dah masuk tadi. Okay, dah ada seorang jawab, nampak? Bilangan dekat sini menunjukkan pelajar jawab lah ni. Okay, ada yang jawab A, ada yang jawab C. Okay, kadang-kadang ada pelajar tu, dia tunggu je tengok kan jawapan apa. Kita tak nak lah dia bagi tengok kawan dia jawab apa. So, kita boleh hide kan dia. Okay, kita boleh hide sambil-sambil kawan jawab tu kita boleh hide. Dan kita boleh buka semula. Ni kotak orang ni kita boleh buka balik nak tengok. Ataupun kita boleh tutup dekat sini. Respons ni nak tutup mata dia tak bagi nampak. Okay. Pelajar yang tak jawab lagi tak nampak lah kawan dia jawab apa kan. Kalau cikgu tak nak muzik, boleh tutup muzik ni. Macam tu lah. Takut bising sangat kan. Kita pun boleh tutup. Nak tengok balik respon. Kalau ni, contoh saya set 1 minit tadi kan cikgu. Nampak bila dia dah, saya lupa dia berapa saat terakhir, dia akan jadi warna merah. So bila dah habis, dia akan bertukar lah macam ni. Dan kita boleh tengok leaderboard. Okay, ataupun kat sini, sebelum tu kita nak bincangkan apa sebenarnya jawapan yang betul, A ke C. Kita boleh show correct answer dan jawapan sebenar adalah C. Betul, Tania. Macam tu lah. Okay. Macam saya cakap tadi, kita boleh tunjuk leaderboard ni. Siapa yang jawab awal-awal tadi kan? Tania, cikgu engku, cikgu Fatimah. Semua-semua ni. Okay. Semua-semua ni, result pelajar ni tadi. Kita boleh view respon tu semula. Kita nak view balik kan? Cikgu boleh klik kat sini balik. Okay, cikgu boleh insert dia sebagai slide. Okay, contohlah saya insert dia sebagai slide. So data-data ini akan masuklah dalam slide kita. Kalau cikgu nampak dia dah masuk. Okay, ini jawapan pelajar tadi. Ramai yang jawab yang ni, C. Mungkin ada beberapa pelajar ni dia tersilap kan, dia lupa. Macam tu saja cikgu. Kita boleh save. Okay, kalau kita tak nak save ke dalam slide kita pun, kita boleh review selepas kelas. Katalah banyak-banyak pelajar hantar lukisan graf kan. Tak sempat nak check sekarang. So kita check lah selepas itu, selepas kelas kita tu. Okay, contoh yang ni pula, short answer. Short answer dia akan keluar jawapan macam mana. Okay, saya akan klik. Cikgu boleh cuba bagi respon. Negeri atau negara pertama yang dituju selepas dibenarkan rentas negeri. Ada ke yang dah rentas? Tak sabar nak rentas kan? Okay, sekejap saya klik ya. Baru cikgu boleh respon. Okay, cikgu dah boleh respon. Kalau tadi saya tak setting masa, so masa tu tak ada limit lah. Kalau saya nak stop, saya boleh close submission dekat sini. Okay, cikgu boleh bagi respon. Contoh saya nak tengok kan respon mana, dia keluar macam mana. Kalau short answer, dia akan keluar dalam bentuk macam ni. Kak Ina nak pergi Perak, Atika nak pergi Kedah Langkawi. Jom Kak Fatimah kita balik Kelantan, jom. Okay, Kak Iman nak balik Ganu.
Jom engkau mesti naik flight kan. Macam ni. So bilangan dekat bawah ni nak menunjukkan okay, dah 14 orang yang send. Kalau kita boleh tahu kan dekat atas tadi 21 orang join. Mana lagi? Kan kita sebutlah nama. Mana Fikri ni tak bagi jawapan lagi, mana? Macam tu lah kita boleh sebut. Okay. Oh Kak Cik nak pergi Makkah. Kak Cik dapat ni ke? Alhamdulillah. Serasa nak pergi Bollywood. Okay, so macam ni lah dia. So cikgu boleh nampak lah kalau kita nak minimize pun kita boleh minimize. Lepas tu kita boleh buka balik. Lepas tu kalau kita rasa dah puas hati respon pelajar, kita boleh close. Bila kita close, pelajar tu tak boleh nak respon dah lah cikgu. Dah stop dah lah. Okay, jadi jawapan pelajar ni kalau kita tak sempat nak tengok semua, kalau tak ramai kita check lah terus. Okay, ni betul. Kita love lah sikit. Dia tak boleh nak tanda right cikgu. Kita love je lah. Okay, love. So kita boleh insert result as slide ataupun save for review. Save for review ni maksudnya kita nak review lepas ni. Tak habis lagi check kan. Kita katalah saya save for review. So dia akan bertukar lah button tu jadi warna hijau. Sebab soalan ni kita dah bagi pelajar jawab. Lepas katalah kita nak tengok balik, so bila kita buka PowerPoint ni, button ni masih boleh diklik lah. Okay, soalan seterusnya, cuba cikgu buat slide drawing ni, cikgu boleh conteng dekat slide tu. Kalau tadi macam short answer, cikgu tak boleh conteng. Macam slide drawing ni cikgu boleh conteng pada slide tu. Dia ada music yang cikgu saya saja close takut mengganggu. So cikgu boleh respon untuk slide drawing. Ni soalan dia, the first 3 word you see are what you want in life. Ni saja je kan, cikgu jangan percaya pula. Okay, boleh respon. Kita akan tengok macam mana dia keluar nanti. Ni nampak cikgu, dia akan keluar macam ni. Nama pelajar pun ada. Engku, okay, engku dah pilih 3 perkataan tu kan. Katalah kita nak tengok setiap satu, macam ni tak nampak kan, kita boleh klik pada setiap satu ni, barulah nampak jelas. Okay, aku dapat love, beauty and time. Okay, lagi next kita boleh klik kat sini. Nak tengok pelajar seterusnya kan. Okay, Atika, love, money, honest. Okay, lagi ramai je pun love siapa ni? Kak Cik, health, money. Love, beauty, healthy. Love, youth, honesty. So kita boleh view lah macam ni kan, kita nak bincang dengan pelajar tu. Kita pun boleh love ni, ada button love ni kan. Kak Hasni, love, humor, intelligence. Macam tu, ni lebih pada 3 ni, okay bagus. So macam tu lah, bila kita minta slide drawing, pelajar boleh draw, pelajar boleh conteng. Okay, so next, ni image upload. Kalau image upload dia akan ada function, cikgu boleh upload gambar. Okay, yang ni mungkin tak perlu cuba lah kot ke cikgu nak cuba upload gambar apa-apa. Okay, saya pergi kepada yang last lah Okay, word cloud kita nak tengok word cloud. Okay, kongsikan perasaan ataupun dapat cikgu-cikgu untuk perkongsian hari ini. Cikgu rasa apa, faham ke, tak faham ke, laju sangat ke? Okay, boleh kongsikan. Okay, yang ni pun saya tak setting masa. Okay, Alhamdulillah. Okay, untuk yang ni macam kita sebenarnya boleh nampak siapa yang respon tu. Kita boleh klik pada word ni cikgu. Ni kalau kita pilih word cloud lah, dia akan keluar macam ni. Dan untuk word cloud, kita ada sedikit limitation lah. Untuk word cloud ni kita tak boleh tulis benda yang panjang-panjang. Contoh kalau cikgu bahasa Melayu kan, dia nak tanya soalan tu memerlukan jawapan yang panjang, tak sesuai lah pilih word cloud. Yang sesuainya cikgu pilih short answer. Sebab word cloud ni dia ada limitation, beberapa word saja pelajar boleh send. Okay, Alhamdulillah, harap bermanfaat untuk cikgu-cikgu semua. So macam tu lah cikgu, simple sangat. Sebab kita sekali je install, lepas tu kita boleh guna berkali-kali. Kalau cikgu rasa nak masukkan banyak-banyak soalan, cikgu boleh pecahkan PowerPoint cikgu tu kepada beberapa file lah kan. Part 1, part 2, part 3. So setiap PowerPoint kita tu kita boleh set 5. Kadang cukup je sebenarnya saya selalu guna PowerPoint tu, saya buat macam tu lah. Saya set, lepas saya set tu katalah kelas yang hari ni
saya setkan 5, kadang tak sampai 5 pun kita nak explain kita punya fakta tu lagi kan. Kita just nak tanya seronok-seronok je. Kadang kita Lily, set. PowerPoint tu kita save dalam class point tu ke dalam PowerPoint punya Microsoft? Ke macam mana? Yang kalau kita save gitu. Save tu dia akan save dalam PowerPoint kita tu. Oh, okay. Contoh saya tunjuk ni saya close Alhamdulillah close. Okay, kita boleh save for review. Okay, contohlah tadi yang saya save ke tadi, sekejap. Saya keluar yang ni. Okay, kira dah habis dah ni cikgu. Ni macam kita save tadi kan, dia akan masuk dalam ni juga. Tapi katalah pelajar cikgu tu sampai 30 orang. 30 orang hantar graf. Nak hantar graf. Jadi banyak PowerPoint kita tu, banyak slide. Dia akan jadi berat lah pula kan cikgu kan. So cikgu boleh save for review. Nanti cikgu boleh tanda-tanda ke. Lepas tu cikgu send secara PDF ke. Bergantung lah. Tapi kalau cikgu nak save dalam slide pun tak ada masalah. Dia akan masuk lah macam ni. Dalam slide-slide kita tu selepas soalan ni. Ni soalan kan. Bawah soalan kita tu terus dia akan papan ni. Okey, satu lagi yang menarik saya nak tunjuk pada cikgu. Yang saya cakap kita boleh tulis-tulis tu kan. Kalau yang selalu, kita memang ada juga kalau dalam PowerPoint tu kita memang ada function-function tools untuk kita tulis ni kat tepi ni kan cikgu kalau cikgu perasan. Kita ada tapi dia dalam macam bayang-bayang macam tu ni kan. Kita kena klik dulu baru dia keluar kat atas ni. Okey, tapi bila kita install ClassPoint ni, kita boleh terus nampak dia punya tools dekat bawah ni. Kalau kita nak hide pun rasa mengganggu tulisan kat bawah, kita boleh pejam mata dia ni. Boleh pejam mata. Kalau kita nak keluarkan, so kita boleh terus pilih. Nak highlighter, so kita boleh highlight. Boleh erase. Okay, kemudian boleh pilih pointer. Kemudian ada pen-pen tadi yang kita dah pilih warna tadi, dia akan keluar 3 terus kat sini. Okay, ni whiteboard dia. Whiteboard dia kan. Nanti saya tunjuk, lupa pula nak tunjuk whiteboard tu, nak setting dia. Okay, nak setting whiteboard sekejap. Sebelum tu saya tunjuk dulu kita ada quick poll. Quick poll ni kalau kita nak tanya secara ni lah kan. Okay, please undi true or false ke, yes or no ke, boleh undi terus kat situ. Kemudian yang menariknya satu lagi, saya selalu juga guna ni pick a name. Okay, nak pick a name sebab tu lah kadang-kadang kalau nak masuk kelas tu, awal lagi saya dah minta pelajar masuk dah. Okay, masuk dulu ClassPoint ni sebab apa? Sebab bila kita nak pilih nama ni senang. Okay, bila cikgu klik pick a name, dia akan keluar macam ni cikgu. Selalu kita nak tanya soalan kan, siapa nama sebenar Khalifah Abu Bakar tadi? Kita tak naklah panggil nama kan. Okay, Haziq jawab. Entah Haziq tu mana-mana kan. So kita nak bagi fun sikit. Kita klik tadi pick a name bawah ni cikgu. Ni kan bawah ni kan. Pick a name dia akan keluar kotak ni. Seramai mana pelajar yang masuk tadi. So kalau ada 24, so 24 lah dalam ni. Kadang saya minta. Okay, kita nak pilih warna apa hari ni? Pelajar pun cakap hijau lah cikgu, hijau. Kata cikgu pun klik hijau. Okay, cikgu Zaumi yang kena jawab. Kenalah dekat dia. Kadang-kadang yang sebut hijau tu kadang kena kat diri dia sendiri. Tu yang kelakar tu kan. Okay, yang ni leaderboard lah. Kita boleh klik di akhir kelas kita boleh klik sekali lagi. Tadi siapa kan? Cikgu Engku. Kalau 5 soalan kita tu kita set kepada competition, so dia akan adalah dekat sini berapa skor, siapa yang teratas. Okay, yang ni pun kita boleh insert as slide. Satu lagi saya lupa nak share. Cikgu boleh setting background dia macam ni, macam cikgu Matt kan. Nak sedia ada background. So cikgu klik dekat whiteboard background ni, dia akan keluar macam ni. Okay, 1, 2, 3 atas ni dia dah auto set dekat kita. Okay, contoh cikgu nak set yang baru. Yang bawah ni tak ada whiteboard apa-apa. So bila cikgu nak set, katalah nak masukkan kertas graf. Contoh saya nak senangkan, nak terus tunjukkan kegunaan graf tu. So cikgu boleh masukkan image. Image ni mana nak ambil, cikgu save lah daripada mana-mana. Cikgu search siap-siap, cikgu save. Kemudian cikgu masukkan ni, use an image. Pilih file dekat mana cikgu simpan tadi, contoh ni kan, kertas graf ni. Saya pun masukkan open, so dia akan terus masuk dekat sini. So kita boleh namakan dia lah, X and Y axis ke, kan macam tu. So bila kita nak guna slide tu, on slide show,
So tiba-tiba pelajar tanya, cikgu asalan tu dekat mana kan? Kita duk sebut asalan-asalan, rupanya dia tak faham asalan tu apa. Kita pun nak tunjuklah asalan. Asalan tu sebenarnya dekat sini. Kita nak tunjuk kat graf tu, kita terus tekan whiteboard tadi. So kita boleh klik kita punya satah tadi, kita punya dah masukkan tu. Okey, dia akan keluar ni. So kita boleh tunjuk asalan tu sebenarnya koordinat dia 0, 0 dekat sini. Lepas tu dah lah. Whiteboard tu kalau kita next pun, kalau kita keluar pun daripada kita punya ni, dia akan, dia tanya kita nak simpan ke tak nak tadi. Kalau kita simpanlah keep. So cikgu boleh tengok ada tadi slide tadi yang kita conteng tu. Ada whiteboard tadi, kertas graf ni, kemudian kita dah conteng kat situ asalan.